Keajaiban 48 jam, jejak Malaysia di gurun Qatar. Qatar berada dalam kekecohan yang sebenar. Jika Malaysia gagal menunaikan janji ini, kami akan menghalau warga Malaysia dari negara ini buat selama-lamanya. Itu adalah ultimatum yang dihantar oleh Qatar, sebuah negara dengan KDNK per kapita tertinggi di dunia, kepada Malaysia. Semua orang beranggapan janji dari rakyat Malaysia itu hanyalah omong kosong dan pasti akan menemui kegagalan. Namun, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Arab Saudi, Kuwait, Emiria, Arab bersatu. Seluruh Timur Tengah terpaksa memuji Malaysia. Tolonglah bantu kami. Malah gergasi teknologi dari Amerika Syarikat dan Perancis turut menggelengkan kepala, mengakui bahawa perkara itu mustahil sama sekali. Jadi, di atas tanah yang telah mereka tinggalkan, bagaimana Malaysia mampu mencipta keajaiban hanya dalam tempoh 48 jam yang singkat? Rahsia mengejutkan itu bakal terbongkar. Salam sejahtera, saya Hamad Amusid. Sudah hampir 5 tahun, saya adalah pengurus sumber air yang tinggal di daerah Anshamal, utara Qatar. Saya bukan dari kerabat diraja, bukan juga seorang jutawan, hanya seorang penjawat awam biasa. Namun, kehidupan saya tidak ubah seperti di neraka. Setiap hari, sebelum jam loceng berbunyi pada pukul 4 pagi, saya sudah tersentak bangun. Kebimbangan yang melampau. Adakah hari ini saya akan menemui air? Menggerogoti fikiran saya. Saya mesti mencari air demi anak perempuan saya Nuara yang berumur 10 tahun dan istri saya Sarah. Mencuci muka sudah menjadi kemewahan. Kami hanya boleh menuang sedikit air ke dalam cawan, membasahkan tuala, kemudian mengelap muka. Menggosok gigi pun hanya berani menggunakan seteguk air. Mandi, sebulan sekali, dan tidak boleh melebihi 5 menit. Ayah, saya dahaga. Suara Nuara yang lemah kedengaran dari bibir yang kering dan merekah. Setiap hari, 20 liter air adalah semua yang diperuntukkan kepada keluarga saya. Ia hanya cukup untuk diminum dan mengekalkan kehidupan pada tahap minimum. Sumpahan di tanah ini telah bermula 80 tahun yang lalu. Lapisan batu bawah tanah di sini mempunyai struktur yang sangat istimewa. Ia menyerap air laut seperti span. Semakin dalam perigi digali, semakin kuat air laut melimpah. Saya dengar, pada zaman datuk saya, tempat ini masih mempunyai air tawar. Said, rakan sekerja saya, mengeluh hampa. Pada masa itu, orang terlalu tamak, menggali terlalu dalam, akibatnya ia bersambung terus dengan air laut. Sekarang, ia tidak dapat diselamatkan lagi. Setiap hari Selasa adalah hari pembahagian air. Saya perlu beratur dari pukul 3 pagi. Walaupun air itu dihasilkan daripada loji penyeggaraman kerajaan, ia tetap mempunyai rasa masin yang sedikit, tetapi air seperti itu pun tidak mencukupi. Kami sering terpaksa membeli air dari pasaran gelap dengan harga RM50 seliter. Harga ini lebih mahal daripada petrol. Saya mengeluh. Minggu lepas masih RM40. Petrol kini lebih berharga. Penjual pasaran gelap itu mengangkat bahu dengan selamba. Kalau tak suka, jangan beli. Kami tiada pilihan lain. Separuh daripada gaji saya habis hanya untuk membeli air. Petang itu, Nuara pulang dari sekolah dan tiba-tiba rebah. Nuara, Nuara, saya menjerit. Tetapi anak saya tidak bertindak balas, wajahnya pucat lesi, bibirnya kebiruan. Saya memanggil ambulans, tetapi mereka mengambil masa 40 menit untuk sampai ke hospital. Tempo itu terasa seperti 1 abad. Dehidrasi yang teruk, perlu diberikan IV dengan segera. Doktor berkata dengan wajah tegang, bukan sahaja anak ini, hari ini sudah ada lebih 20 pesakit dimasukkan ke wad kerana dehidrasi. Jika begini, ia benar-benar berbahaya. Di dalam bilik wad, melihat Nuara sedang menerima air garam, hati saya hancur. Hanya kerana saya tidak dapat memberikan anak perempuan saya setitis air yang elok, dia terpaksa menanggung keadaan ini. Encik Hamad, pengarah Khalid masuk. Kali ini syarikat Perancis juga menarik diri. Mereka mencuba selama 6 bulan dan telah berputus asa. Gagal lagi tuan, berpuluh-puluh syarikat telah datang untuk mencuba nasib di tanah kita dan semuanya gagal. Amerika, Jerman, Jepun, Israel, mereka semua berbangga dengan teknologi canggih mereka, tetapi akhirnya terpaksa menyerah kalah kepada lapisan geologi kita. Kita adalah tanah yang disumpah. Pengarah Khalid berkata dengan pahit.
Mungkin kita patut menyerah dan berpindah ke tempat lain, tetapi saya tidak boleh. Ini adalah kampung halaman saya, tempat Nuara dilahirkan. Malam itu saya memanjat ke bumbung hospital, memandang langit yang gelap tanpa bintang, seperti masa depan kami. Ya Tuhan, tolong kurniakan kami air. Apakah kesalahan kami? Mengapa kanak-kanak ini perlu menderita? Hanya bunyi angin yang menjawab doa saya. Seminggu kemudian, Nuara keluar dari hospital, tetapi amaran doktor masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kali seterusnya, anak puan mungkin tidak selamat. Kami memerlukan air bersih segera. Dalam perjalanan pulang, satu berita mengejutkan kedengaran dari radio. Berita mengenai kawasan Hain di Arab Saudi telah menghasilkan sungai berkat teknologi dari Malaysia. Tanah yang telah menderita kerana kekurangan air selama 60 tahun kini telah menjadi sebuah bandar pertanian. Ayah, Nuara bertanya dengan mata bersinar. Bolehkah kita meminta bantuan orang Malaysia? Hati saya tersentuh. Saya tidak mahu memberikan harapan kepada anak saya, takut dia akan kecewa lagi. Nuara, tanah kita tidak sama seperti mereka. Ia lebih suka daripada Arab Saudi. Tetapi pada masa itu saya tidak tahu bahawa tidak lama lagi, keajaiban juga akan datang kepada kami dan keajaiban itu akan berlaku dengan cara yang menakjubkan di luar jangkaan sesiapa. Selepas hari itu, berita dari kawasan Hain di Arab Saudi terus disiarkan. Setiap kali saya membuka televisyen, saya melihat imej sungai Ha yang dicipta oleh Malaysia. Air jernih mengalir di tengah padang pasir. Pemandangan itu sukar dipercayai. Di tengah padang pasir yang tandus, air jernih memancar. Kanak-kanak sedang bermain, petani sedang menyiram. Adakah itu benar-benar Hain yang kita kenal? Sarah, istri saya, bertanya dengan terkejut. Ya, itu Hain yang kita tahu. Keadaan di sana dahulunya tidak lebih baik daripada kita. Malah, kita adalah negara yang lebih kaya. Tetapi kini, semuanya telah bertukar sepenuhnya. Di pejabat, semua orang juga gempar dengan cerita ini. Malaysia, rakan sekerja saya, Rashid, mengejek sambil tersenyum sinis. Bukankah itu negara yang hanya terkenal dengan pelancongan dan nasi lemak sahaja? Tetapi mereka sangat pandai dalam pertanian, Said menyampuk. Apa kaitan pertanian dengan teknologi geologi? Ia sama sekali berbeza. Tetapi buktinya sudah jelas, kata saya. Saya telah melihat data rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi sendiri. Hasil 100 liter sehari, kadar penyahgaraman 99%. Nama syarikat dari Malaysia direkodkan dengan jelas. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil ke mesyuarat peringkat tinggi kerajaan yang dipengerusikan oleh Menteri Sumber Air sendiri. Saya pasti semua orang sudah tahu tentang kejayaan Arab Saudi. Wajah menteri sangat serius. Adakah Anda tahu apa yang diperkatakan oleh rakyat? Mereka bertanya, adakah Qatar lebih rendah daripada Arab Saudi? Bilik mesyuarat sunyi sepi. Semua orang tahu kebenaran yang sukar didengar ini. Bukankah kita lebih kaya? Mengapa kita tidak boleh melakukannya? Sedangkan Arab Saudi boleh. Tiada siapa yang dapat menjawab. Menteri menunjuk ke arah saya. Hamad, Anda bertanggungjawab ke atas kawasan Anshamal. Apa pendapat Anda? Tuan Menteri, geologi kita sama sekali berbeza dengan Arab Saudi. Lapisan batu bawah tanah kita. Saya tidak mahu mendengar alasan. Menteri meninggikan suara. Arab Saudi telah gagal selama 60 tahun. Malaysia telah menyelesaikan masalah itu. Mengapa kita tidak boleh? Dalam perjalanan pulang ke rumah, tekanan membebani saya. Pihak atasan mahukan pencapaian, rakyat merintih kerana ketiadaan air. Malam itu, ketika Nuara sedang membuat kerja rumah, dia bertanya, Ayah, di mana negara Malaysia? Saya membentangkan peta untuk ditunjukkan kepadanya. Ia adalah negara di Asia Tenggara. Adakah ia besar? Lebih besar daripada Qatar. Tetapi berbanding dengan negara-negara di sekitarnya, ia hanyalah negara bersaiz sederhana. Bagaimana negara seperti itu boleh memiliki teknologi tersebut? Saya juga tertanya-tanya, apakah keistimewaan yang mereka miliki? Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar. Pengarah Khalid telah pergi ke Hain, Arab Saudi. Said berbisik. Dia mahu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Petang itu saya bertemu dengan pengarah Khalid. Wajahnya sangat rumit, Hamad. Saya telah melihatnya dengan mata sendiri. Ia benar-benar keajaiban. Bagaimana, Tuan? Sukar dipercayai.
Di atas tanah yang tandus itu, sebuah sungai sedang mengalir. Kanak-kanak sedang berenang. Pengarah mengeluh. Tetapi adakah awak tahu apa yang lebih menakjubkan? Pasukan Malaysia hanya mengambil masa 2 minggu untuk mengepam kelompok air yang pertama. 2 minggu sahaja? Ya. Orang Jerman mengambil masa 2 tahun, orang Perancis mengambil masa 1 tahun, dan kedua-duanya gagal. Pengarah menunjukkan saya sekeping gambar. Itu adalah gambar jurutera Malaysia bergambar bersama pegawai Arab Saudi. Orang itu adalah ketua pasukan, Encik Zulkifli bin Hashim. Dia kelihatan sederhana, dengan perawakan biasa. Ya, pada mulanya, orang Arab Saudi juga memandang rendah padanya, tetapi kini dia dihormati sebagai seorang wira. Tiba-tiba telefon saya berdering. Panggilan dari pejabat menteri, Encik Hamad. Esok pagi menteri mahu berjumpa dengan anda, akan ada keputusan penting. Sila bersedia. Jantung saya berdebar kencang. Adakah kita akan meminta bantuan Malaysia? Apabila pulang ke rumah, saya memberitahu keluarga saya. Nampaknya esok akan ada mesyuarat penting. Mereka akan menjemput orang Malaysia datang. Ayah, mata Nuara bersinar. Ayah belum tahu lagi. Tetapi lapisan batu kita benar-benar istimewa, lebih sukar daripada Arab Saudi, kemungkinan gagal sangat tinggi. Sarah memegang tangan saya. Tetapi kita mesti cuba. Bukan, abang? Demi Nuara. Malam itu saya tidak dapat tidur. Harapan dan ketakutan silih berganti menyerang fikiran saya. Bagaimana jika orang Malaysia juga gagal? Bukankah sinaran harapan terakhir juga akan terpadam? Saya memandang keluar tingkap. Bulan purnama bulat penuh. Di Hain, Arab Saudi, mereka juga melihat bulan yang sama. Tetapi kini mereka boleh melakukannya tanpa perlu risau tentang air. Ya Tuhan, tolong berikan kami peluang. Saya berdoa dalam hati, jika Arab Saudi boleh melakukannya, kita juga mesti boleh. Tidak, kita pasti mesti boleh. Saya menenangkan diri sendiri, tetapi sebahagian daripada diri saya berasa tidak tentram. Firasat samar-samar tentang sejauh mana maruah kami akan terluka, dan sama ada maruah itu akan membawa kepada pilihan yang melampau. Keesokan paginya, apabila saya melangkah masuk ke pejabat menteri, saya melihat seseorang yang tidak disangka-sangka. Bukan sahaja pegawai kanan kerajaan, tetapi juga seorang wanita Asia dengan wajah yang asing sedang duduk di situ. Hamad. Ini adalah pasukan dari syarikat Airtech Malaysia. Menteri memperkenalkan. Ketua pasukan ialah Dr. Nurul Ain binti Azman. Saya terkejut. Seorang wanita. Dia berambut pendek, memakai cermin mata, kelihatan seperti berusia awal 40-an, ketinggian sekitar 160 cm, perawakan kecil. Salam sejahtera, saya Nurul Ain. Dia menyapa dalam bahasa Arab yang fasih, dengan intonasi yang sempurna. Cik. Cik boleh berbahasa Arab? Saya pernah belajar setahun di University King Saud. Jika mahu mengkaji geologi Timur Tengah, itu adalah perlu. Tanggapan pertama sudah sama sekali berbeza. Jurutera asing yang lain hanya menggunakan bahasa Inggris dan sentiasa memerlukan penterjemah. Menteri terus ke intipati masalah. Doktor. Nurul Ain, adakah anda sudah faham syarat-syarat kami? Ya, Tuan. Saya telah menganalisis data lapisan geologi daerah An Shamal. Dan bagaimana hasilnya? Dr. Nurul Ain mengeluarkan sebuah tablet. Sejujurnya, ia lebih sukar daripada Arab Saudi 3 kali ganda. Air laut telah menyusup terlalu dalam. Wajah para pegawai menjadi muram. Jadi, adakah anda akan berputus asa? Dr. Nurul Ain tersenyum. Saya kata ia sukar, bukan mustahil. Kawasan pantai di Malaysia juga mempunyai geologi yang serupa dan kami telah menyelesaikannya. Anda fikir ia akan mengambil masa berapa lama? Arab Saudi mengambil masa 2 minggu. Di sini, semua orang menahan nafas. 48 jam sudah cukup. Apa? Menteri tersentak bangun. 48 jam? Lebih sukar tetapi mengambil masa yang lebih singkat? Kami telah membangunkan teknologi baharu. Sistem pengesanan retakan geologi yang lebih tepat dan pantas. Seorang pegawai kanan mengejek, pasti omong kosong lagi. Pada mulanya, semua orang yakin begitu, tetapi apabila gagal, mereka melarikan diri. Dr. Nurul Ain menjawab dengan tenang. Baiklah, mari kita bertaruh. Jika gagal dalam 48 jam, kami akan menanggung semua kos dan menerima larangan memasuki Qatar selama 10 tahun.
Bilik mesyuarat mula berbisik-bisik. Tetapi jika berjaya, kami mohon diberikan bayaran yang setimpal dan kami berharap tuan-tuan akan memberikan kepercayaan dan kerjasama mutlak. Keraguan dan campur tangan hanya membuang masa. Menteri memandang saya. Hamad, sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan, apa pendapat Anda? Sejujurnya, saya sangat bimbang. 48 jam terlalu singkat, tetapi saya rasa ia berbaloi untuk dicuba. Baik, tetapi ada syarat. Menteri memandang terus ke mata Dr. Nurul Ain. Mesti berjaya dalam tempoh 48 jam. Walaupun terlewat seminit, Anda akan diusir serta-merta. Setuju, Dokter. Nurul Ain menjawab tanpa ragu-ragu. Selepas mesyuarat, kami menuju ke tapak. Di dalam kereta, saya bertanya kepada Dokter. Nurul Ain, benarkah 48 jam? Adakah mungkin, Encik Hamad, adakah Anda tahu apa yang kami pelajari dari Arab Saudi? Belajar apa? Masa tidak ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kepercayaan. Arab Saudi mempercayai kami. Bagaimana dengan Qatar? Itu adalah soalan yang berat. Apabila tiba di tapak, pasukan Malaysia mula bekerja serta-merta. Semasa mereka menurunkan peralatan, nampaknya kuantitinya lebih banyak daripada di Arab Saudi. Apa itu? Saya bertanya. Radar penembus tanah, Tuan. Ketepatan 10 kali ganda lebih tinggi daripada peralatan Jepun. Dibuat di Malaysia? Sudah tentu. Kami membangunkannya sendiri. Jurutera Hafiz, seorang ahli pasukan, berkata dengan bangga. Apabila kerja bermula, penduduk kampung berduyun-duyun datang untuk melihat. Ada orang asing datang lagi. Kali ini, orang Asia. Mari kita lihat berapa lama mereka boleh bertahan. Mata semua orang penuh dengan rasa putus asa kerana mereka sudah terlalu banyak kali dikecewakan. Kini, mereka tidak berani lagi menaruh harapan. Nuara juga datang selepas waktu sekolah. Ayah, mereka orang Malaysia ya? Ya, betul, nak. Kenapa sikit sangat orangnya? Pasukan lain datang berpuluh-puluh orang. Dr. Nurul Ain terdengar. Dia melangkah mendekat. Hai, sayang, siapa nama kamu? Nama saya Nuara. Nama yang cantik. Nuara, ramai orang tidak bermakna pandai, sayang. Yang penting ialah kemahiran. Lan An mengeluarkan sesuatu dari dalam bagnya. Ini kuih batang buruk. Kamu cuba rasa. Snack istimewa dari Malaysia. Terima kasih, Makcik. Nuara menerimanya dengan gembira. Makcik, kampung kami akan ada air sungguh-sungguh ya? Dokter. Nurul Ain mengusap kepala Nuara. Tunggu 48 jam lagi, ya. Makcik janji akan buat kamu boleh minum air bersih. Mendengar kata-kata itu, hati saya diselubungi perasaan hangat, tetapi pada masa yang sama penuh kebimbangan. Adakah 48 jam benar-benar boleh dilakukan? Selepas matahari terbenam, kerja rasmi bermula. Pasukan Malaysia bersiap sedia untuk bekerja sepanjang malam. Encik Hamad, bolehkah tolong buatkan kami seperiuk teh bunga raya teh tarik? Dr. Nurul Ain bertanya. Boleh, tetapi teh juga berharga, Doktor, kerana air sangat jarang. Saya tahu, tetapi tidak lama lagi, kita akan boleh minum sepuas-puasnya. Keyakinan itu sangat menakjubkan. Mereka belum mula melakukan apa-apa, tetapi sudah yakin akan kejayaan. Dr. Nurul Ain, mengapa 48 jam? Itu pertaruhan yang terlalu berisiko. Dokter. Nurul Ain sambil memeriksa peralatan, menjawab, Encik Hamad, kadang-kadang keputusasaan adalah motivasi terbaik. Tekanan 48 jam akan membuat kami lebih fokus. Malam pertama bermula begitu. Saya melihat jam, tepat pukul 8 malam. Tinggal tepat 48 jam. Kira detik yang menentukan telah bermula. 12 jam pertama berlalu dengan kerja tinjauan. Peralatan yang dibawa oleh pasukan Malaysia beroperasi tanpa henti. Encik Hamad, mari lihat ini. Kira-kira pukul 3 pagi, jurutera Hafiz memanggil saya. Di skrin terpapar carta yang rumit. Apa ini? Di bawah tanah 150 meter. Lihat tempat ini, ada ruang kosong yang istimewa. Saya melihat skrin dengan teliti. Warnanya berbeza sama sekali dari tempat lain. Mungkinkah ini saluran air tawar? Belum pasti. Tetapi ada kemungkinan. Dr. Nurul Ain melangkah ke arah kami. Dia bekerja sepanjang malam tetapi tidak menunjukkan rasa letih. Dah jumpa. Betul seperti yang saya jangkakan. Jangkaan apa, Doktor?
Lapisan batu bawah tanah Qatar bukan hanya span biasa, ia adalah labirin, dan di suatu tempat dalam labirin itu, terdapat poket air tawar yang terperangkap. Itu adalah pandangan yang menakjubkan. Sesuatu yang kami tidak tahu selama berpuluh-puluh tahun, mereka telah temui hanya dalam 12 jam. Tetapi ada masalah, jurutera Hafiz berkata dengan cemas. Poket air tawar ini dikelilingi sepenuhnya oleh air laut. Silap sedikit sahaja, semuanya akan bercampur. Doktor Nurul Ain mengangguk, oleh itu, kita perlu bekerja dengan teliti, seperti pembedahan yang memerlukan ketepatan mutlak. Tepat pada masa itu, seorang pegawai pemeriksa kerajaan muncul. Dah jumpa apa-apa? Dia bertanya dengan nada angkuh. Kami sedang memeriksa, Tuan. 12 jam dah berlalu, baru dapat ini saja? Pasti gagal lagi. Pegawai pemeriksa itu mengejek lalu pergi. Wajah ahli pasukan Malaysia menjadi tegang. Jangan pedulikan. Fokus pada kerja kita, Dr. Nurul Ain memberi semangat. 6 jam berikutnya adalah kerja pemetaan 3D. Mereka perlu memahami struktur bawah tanah dengan sempurna. Hebat sungguh. Saya tidak dapat menahan diri daripada berseru. Imej 3D yang dipaparkan pada skrin sangat terperinci. Malah aliran kecil dalam lapisan batu bawah tanah yang kompleks juga dapat dilihat. Encik Hamad. Ada tak peta 80 tahun yang lalu? Dr. Nurul Ain bertanya. Peta 80 tahun yang lalu? Ada. Saya bergegas mengambil peta lama yang berhabuk dari store. Doktor Nurul Ain membandingkan peta itu dengan imej 3D. Dia seolah-olah telah menemui sesuatu. Matanya bersinar. Betul. Tengok ini. Apa yang encik nampak? 80 tahun yang lalu, tempat ini pernah menjadi oasis. Pasti ada air tawar, tetapi kini ia hanya tenggelam di bawah tanah dengan air laut meliputi di atas. Tetapi di bawahnya, ia masih wujud. 18 jam berlalu, akhirnya mereka mula menggerudi. Tetapi pegawai kerajaan datang lagi. Apa yang kamu buat? Kenapa boleh menggerudi sesuka hati begini? Ini adalah kerja yang telah dirancang, Dr. Nurul Ain menjawab dengan tenang. Tetapi pegawai itu tetap menghalang. Mesti ada kelulusan dokumen terlebih dahulu. Hentikan kerja segera. Tuan-tuan kata akan berjaya dalam 48 jam. Sekarang suruh kami berhenti. Perkara ini lain, perkara itu lain. Perbalahan meletus, masa terus berlalu. Saya membuat keputusan untuk melangkah ke hadapan. Sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan, saya benarkan. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab. Hamad, Anda sanggup bertanggung jawab? Saya akan menulis surat jaminan. Para pegawai berundur dengan marah. Doktor Nurul Ain memandang saya dengan pandangan penuh penghargaan. Kerja penggerudian bermula semula. 50 meter, 100 meter. Semakin dalam, suasana semakin tegang. Berhenti. Kesan kelembapan pada kedalaman 120 meter. Jurutera Hafiz menjerit. Semua orang menahan nafas. Mereka mengambil sampel. Sedikit air dikeluarkan. Dr. Nurul Ain sendiri menggunakan alat pengukur untuk memeriksa. Kandungan garam 0,3%. Masih masin. Kena lebih dalam lagi. Walaupun ada sedikit kekecewaan, harapan masih ada. Sekurang-kurangnya, kandungan garam lebih rendah daripada air laut. 24 jam berlalu, genap separuh masa. Masih belum ada air bersih. Penduduk kampung mula berkumpul dan berbisik-bisik. Gagal lagi. Saya dah kata, kita adalah tanah yang disumpah. Kata-kata kritikan negatif kedengaran, tetapi pasukan Malaysia tidak gentar. Kak Nurul Ain, rehatlah sekejap, seorang ahli pasukan berkata dengan bimbang. Tetapi Dr. Nurul Ain menggelengkan kepala. Tak apa. Masa dah suntuk. Tepat pada masa itu, Nuara muncul, memegang sesuatu di tangannya. Makcik, makanlah. Ini kek kurma saya buat sendiri. Sebab tak cukup air, tak dapat buat banyak, tapi harap makcik akan ada tenaga lebih. Mata Dr. Nurul Ain berkaca-kaca. Terima kasih, Nuara. Kek ni nampak sedap sangat. Ahli pasukan Malaysia berkongsi kek itu. Wajah yang letih kembali tersenyum. Nuara, tunggu sekejap lagi, ya. Makcik janji akan buat kamu boleh minum air bersih. Janji Dr. Nurul Ain membuat Nuara tersenyum berseri-seri. 30 jam berlalu, akhirnya ada perubahan. Kandungan garam terus menurun. Jurutera Hafiz bersorak, 0.2%, 0.5%, dah hampir.
Semua orang mengerumuni skrin. Setiap kali angka itu menurun, sorakan kedengaran. Tetapi masalah baharu timbul. Kak Nurul Ain, tekanan air laut terlalu besar. Kalau tak pasang plat penghalang. Saya tahu, tetapi hanya tinggal 18 jam. Pemasangan plat penghalang biasa mengambil masa 12 jam. Kita boleh buat, Dr. Nurul Ain berkata dengan tegas. Dengan teknologi baharu yang telah kita bangunkan. Plat penghalang pengerasan pantas, satu lagi teknologi yang menakjubkan. Apa yang telah disediakan oleh orang-orang ini, tiba-tiba telefon saya berdering. Menteri, Hamad, bagaimana keadaan? Hampir selesai, Tuan. Tetapi, masa tidak banyak lagi. Jika gagal, anda juga akan tamat riwayat, tahu? Tekanan membebani. Tetapi anehnya, saya tidak berasa takut. Melihat pasukan Malaysia, saya yakin mereka benar-benar berbeza dan pasti akan berjaya. Sudah pukul 10 malam, selepas 30 jam bekerja, hanya tinggal 18 jam. Pasukan Malaysia bergerak dengan kelajuan yang menakjubkan. Plat penghalang sudah sedia, mula mengepam. Teknologi plat penghalang pengerasan pantas ini benar-benar luar biasa. Mereka mengepam sejenis polimer istimewa. Ia akan bertindak balas dengan air laut dalam celah-celah batu dan mengeras dengan serta-merta. Bagaimana boleh jadi begitu? Saya bertanya. Ini adalah teknologi yang dibangunkan bersama Institut Penyelidikan Hidrologi Malaysia, IPHM, selama 5 tahun. Apabila bertemu dengan kandungan garam air laut, ia akan mengeras sepenuhnya dalam 10 minit, jurutera Hafiz menerangkan dengan bangga. Pukul 2 pagi, mereka telah mencapai kedalaman 150 meter. Semua orang menahan nafas menunggu hasilnya. Mula ujian tekanan, Dr. Nurul Ain sendiri membuka injap. Pada mulanya, tiada apa-apa yang mengalir keluar. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Tiba-tiba, titisan air jernih mula menitis. Ada air, seseorang menjerit. Dokter, Nurul Ain menggunakan tangan yang menggigil untuk menadah titisan air itu, menitiskannya pada alat pengukur kandungan garam. 0,1%, 0,1%, air tawar tulen, sorakan meletus. Tetapi Dr. Nurul Ain masih tenang. Belum boleh. Kena periksa sama ada ia mampan atau tidak. 3 jam kemudian, mereka mengukur kadar aliran. Sungguh menakjubkan. Dari masa ke masa, jumlah air semakin meningkat. 20 liter, jam, 30 liter, jam, 50 liter, jam. Angka yang sukar dipercayai. Kenapa begitu, dokter? Kerana perbezaan tekanan. Plat penghalang telah menyekat air laut, jadi tekanan poket air tawar semula jadi menolak air naik. Pukul 5 pagi, akhirnya tiba masanya untuk merasai air itu. Saya adalah orang pertama. Saya menggigil mengangkat gelas air itu, minum seteguk. Manis. Benar-benar manis. Buat pertama kali dalam 80 tahun, saya dapat minum air bersih. Saya menangis. Nuara. Nuara di mana? Saya mengejutkan anak perempuan saya yang sedang tidur, membawanya keluar dalam keadaan masih mamai. Apabila dia melihat aliran air itu, dia terus sedar. Ayah, itu air sungguh-sungguh ya? Ya, betul, nak, minumlah. Nuara berhati-hati minum seteguk lalu bersorak. Ayah, manisnya air nih, manis sungguh. Dia melompat kegembiraan. Melihat adegan itu, saya rasa segala kesukaran telah berbaloi. Berita itu tersebar kepada penduduk kampung. Walaupun hari masih samar-samar, mereka sudah mula berduyun-duyun datang. Betulkah? Tak ada air sungguh-sungguh? Buat pertama kali dalam 80 tahun, seorang warga emas minum air itu lalu menangis. Ini rasa air yang saya pernah minum masa kecil. Tuhan telah mendengar doa kita, tetapi kegembiraan tidak berpanjangan, masalah timbul lagi. Pegawai pemeriksa kerajaan datang lagi awal pagi. Apa ini? Siapa benarkan membahagikan air sesuka hati? Sudah ada air bersih, rakyat mesti boleh minum. Belum diperiksa. Kalau ada masalah, kamu tanggung jawab ke? Mereka cuba menyekat kawasan itu. Tidak boleh. Dr. Nurul Ain melangkah keluar. Air ini selamat sepenuhnya. Saya jamin. Siapa Anda berani jamin? Saya adalah pegawai pemeriksa bertauliah keselamatan sumber air dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dr. Nurul Ain menunjukkan kadnya. Para pegawai pemeriksa keliru. Walaupun begitu, prosedur tetap prosedur.
tuan-tuan mahu bercakap tentang prosedur dengan orang yang telah dahaga selama 80 tahun? Suara Dr. Nurul Ain penuh kuasa. Air adalah hak rakyat. Tiada siapa boleh menghalang. Akhirnya, para pegawai pemeriksa terpaksa berundur. Pukul 8 pagi, menteri sendiri datang ke tapak. Wajahnya sangat rumit. Berjaya sungguh-sungguh? Sila tuan periksa sendiri. Menteri minum air itu, matanya terbeliak. Ini air dari tanah kita sendiri? Ya, dan boleh dibekalkan tanpa head. Tanpa head? Doktor? Nurul Ain membentangkan data. Poket air tawar ini sangat besar. Jika diuruskan dengan baik, ia boleh membekalkan air untuk seluruh daerah Anshamal. Menteri terdiam seketika lalu berkata, "Saya minta maaf kerana meragui tuan-tuan. Saya benar-benar minta maaf. Itu adalah kali pertama saya melihat seorang pegawai kanan tunduk. Tak mengapa, tuan. Yang penting, mulai sekarang." Dr. Nurul Ain melihat jam. Sudah 36 jam berlalu, tinggal 12 jam lagi. Sekarang kita nak buat apa seterusnya? Kena stabilkan sistem dan bersedia untuk diperluaskan. Dan Dr. Nurul Ain memandang ke arah Nuara. "Mak Cik dah tunaikan janji ya? Sekarang kamu boleh minum air bersih setiap hari." Nuara berlari memeluk Dr. Nurul Ain. "Mak Cik, terima kasih banyak-banyak. Malaysia terbaik." Tiba-tiba telefon saya berdering. Isteri saya. "Abang, saya dah tengok berita. Kampung kita dah ada air." "Betul ke, bang?" "Betul. Sekarang tak perlu risau pasal air lagi." "Macam mana boleh jadi?" Isteri saya juga menangis. Tengah hari, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Penduduk kampung sendiri berduyun-duyun keluar. Kami pun nak tolong. Tak boleh biarkan orang Malaysia kerja keras seorang diri. Lelaki membantu mengangkat peralatan, wanita menyediakan makanan. Ini adalah harta pusaka keluarga saya. Sebuah tempayan air berusia 100 tahun. Sekarang saya nak isikan air ke dalamnya. Seorang wanita tua membawa tempayan lamanya. "Doktor." Nurul Ain sendiri menuang air untuknya. "Nenek, mulai sekarang nenek akan dapat minum air macam ni setiap hari. Tuhan hantar cucu-cucu ni. Terima kasih, ya nak." Petang itu, satu lagi perkara yang sukar dipercayai berlaku. Kak Nurul Ain, kadar aliran air terus meningkat. Berapa banyak? Lebih 100 liter sejam. Semua orang terkejut. Jumlah air 5 kali ganda lebih banyak daripada yang dijangkakan. Struktur bawah tanah lebih kompleks daripada yang kita sangka. Nampaknya ada banyak poket air tawar yang bersambung antara satu sama lain, jurutera Hafiz menerangkan dengan teruja. Pukul 6 petang, selepas 46 jam bekerja, media berduyun-duyun datang dari stesen TV ke Al Jazeera. "Bagaimana tuan-tuan boleh berjaya dalam 48 jam? Keadaan di Qatar lebih teruk daripada Arab Saudi, tetapi masanya lebih singkat." Dr. Nurul Ain menjawab temu bual. "Teknologi sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah manusia. Kerana rakyat Qatar telah mempercayai dan membantu kami, barulah kami boleh melakukannya. Apakah rancangan masa depan? Kami mahu memperluaskan teknologi ini ke seluruh Qatar, supaya tiada lagi orang yang menderita kerana kekurangan air." Pukul 8 malam, genap 48 jam. Menteri membuat pengisytiharan rasmi. Jurutera Malaysia telah menunaikan janji. Tidak, mereka telah melakukan lebih daripada itu. Ribuan orang berkumpul di dataran bersorak. "Malaysia, Malaysia, Malaysia." Sorakan bergema di mana-mana. Pasukan Dr. Nurul Ain, walaupun keletihan, kelihatan sangat gembira. "Sekarang boleh tidur, kan, Doktor?" saya berkata. "Belum lagi, Doktor." Nurul Ain menjawab sambil tersenyum. "Ini baru permulaan. Kerja sebenar akan bermula sekarang." Malam itu, buat pertama kali dalam hidup saya dapat mandi. Sebuah kemewahan sepanjang 45 tahun yang lalu. Apabila air mengalir di badan saya berfikir bahawa keajaiban itu benar-benar wujud, dan keajaiban itu datang dari Malaysia. Kegembiraan kejayaan tidak berpanjangan. 2 hari kemudian, serangan mengejut bermula. Itu palsu. Orang Malaysia tipu kita. Kritikan bergema dalam mesyuarat ketua-ketua puak di kawasan itu, terutamanya Sheikh Rashid Al-Maktoum, ketua puak yang berpengaruh. Cuba fikirkan, perkara yang tidak dapat dilakukan dalam 80 tahun
boleh dilakukan dalam 48 jam. Adakah itu logik? Tetapi air dah mengalir sungguh-sungguh. Saya membantah. Itu hanya sandiwara. Mereka dah sembunyikan air tawar di situ, kemudian berlakon tunjuk pada kita saja. Walaupun tidak masuk akal, masih ada yang percaya. Betul tu. Di Arab Saudi pun pada mulanya bagus, tapi kemudian timbul masalah. Orang Malaysia pasti mengintai sumber di bawah tanah kita. Khabar angin mula tersebar luas. Saya berjumpa dengan Dr. Nurul Ain. Ada khabar angin begitu tersebar. Bagaimana doktor? Nak hadapi? Saya dahaga. Dia tenang secara mengejutkan. Ketakutan terhadap perkara baharu adalah perkara biasa. Tetapi jika terus begini, baiklah, mari kita buktikan dengan data. Dedahkan segala-galanya secara telus. Keesokan harinya, Dr. Nurul Ain membuat keputusan yang menakjubkan. Memasang sistem pemantauan masa nyata supaya semua orang boleh melihat 24,7. Tak perlu buat sampai macam tu, doktor. Kepercayaan adalah yang paling penting. Kita mesti buktikan bahawa tiada apa-apa yang disembunyikan. Sebuah skrin besar dipasang di dataran kampung, memaparkan kualiti air dan kadar aliran masa nyata. Tetapi Al Maktoum tidak mahu mengalah. Data pun boleh dipalsukan. Mesti periksa secara langsung. Dia menghasut puak-puak untuk menuntut pemeriksaan ke atas loji. Baiklah, tuan-tuan boleh datang bila-bila masa. Dr. Nurul Ain bersetuju. Datang dan saksikan sendiri. Rombongan pemeriksaan tiba. Al Maktoum mengetuai pasukan 30 orang. Kami akan periksa setiap sudut dan celah. Pasukan Malaysia mendedahkan segala-galanya, malah lukisan teknikal pun ditunjukkan. Ini adalah lukisan plat penghalang, jurutera Hafiz menerangkan, tetapi Al Maktoum tidak mendengar. Buat nampak rumit untuk menipu, ya? Tepat pada masa itu, Nuara muncul. Pak Cik, kenapa Pak Cik buat macam ni? Air tu betul-betul air. Nuara menangis. Ibu saya dah pertama kali masak guna air bersih. Ibu kata itu kali pertama selepas 80 tahun. Tapi kenapa? Jangan percaya dengan penipuan tu. Al Maktoum masih berdegil. Tiba-tiba Dr. Nurul Ain melangkah keluar. Tuan Al Maktoum, apa yang sebenarnya Tuan risaukan? Apa? Tuan fikir air itu palsu atau Tuan takutkan perkara lain? Itu adalah soalan yang tajam. Apa yang nak ditakutkan? Takutkan perubahan, bukan? Susunan yang telah wujud selama 80 tahun ini bakal berubah. Kata-kata itu menusuk ke hati Al Maktoum. Al Maktoum adalah orang yang telah menggunakan krisis air untuk mengekalkan kuasanya. Apa yang kamu tahu? Saya tahu bahawa Malaysia juga pernah melalui perkara yang serupa, Dr. Nurul Ain berkata dengan tenang. Tetapi hanya apabila menerima perubahan, barulah pembangunan sebenar bermula. Suasana menjadi tegang. Pengikut Al Maktoum mengancam pasukan Malaysia. Pergi balik, penipu. Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Ketua kampung, Pak Hassan, muncul. Dia adalah warga emas tertua, berusia 95 tahun. Hassan, Al Maktoum, cukup. Saya dah lihat semuanya. Tuan Ketua Kampung, Tuan pun kena tipu. Saya dah hidup 80 tahun. Takkan tak boleh beza yang betul dengan yang palsu? Pak Hassan berjalan perlahan-lahan, minum seteguk air. Ini betul, ini air yang saya pernah minum masa kecil. Kemudian dia memandang terus ke mata Al Maktoum. Saya tahu cerita awak memonopoli sumber air untuk buat duit. Sekarang patut berhenti dah. Pengisytiharan itu seperti bom. Muka Al Maktoum merah padam. Apa tuan cakap ni? Separuh daripada air tu masuk ke poket awak. Awak fikir saya tak tahu ke? Sebab tu awak takut air ni betul. Sebab perniagaan awak nak tamat. Semua orang mula berbisik-bisik. Orang Malaysia ni tak perlukan duit. Mereka cuma nak tolong kita. Pak Hassan memandang ke arah Dr. Nurul Ain. Terima kasih banyak-banyak nak. Keadaan berbalik. Penduduk kampung mula mengutuk Al Maktoum. Rupa-rupanya dia tipu kita selama ni. Berniaga atas air mata rakyat. Al Maktoum dan konco-konconya dihalau pergi. Malam itu saya menerima panggilan dari kerajaan. Encik Hamad. Menteri minta berjumpa dengan Encik segera. Apabila tiba di pejabat menteri, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Ada utusan khas dari Emir Raja di situ.
Emir sangat berminat dengan perkara ini. Tuanku Emir sendiri, esok baginda sendiri akan datang ke sini. Itu adalah berita yang mengejutkan. Ketua negara akan datang. Saya memberitahu pasukan Malaysia. Mereka akan disambut dengan sambutan yang paling meriah. Lewat malam, saya memberitahu Dr. Nurul Ain tentang kedatangan Emir. Itu satu penghormatan besar. Doktor, tak rasa gementar ke? Kenapa perlu gementar? Kami hanya melakukan apa yang patut kami lakukan. Seorang yang benar-benar mengagumkan. Keesokan paginya, masalah timbul lagi. Kak Nurul Ain, sistem ada masalah. Jurutera Hafiz tergesa-gesa berlari. Apa hal? Ada orang telah sabotaj peralatan malam tadi. Pasti kerja budak-budak Al Maktoum. Emir nak datang. Macam mana ni? Boleh diperbaiki? Perlukan masa, Kak. Pasukan Malaysia mengerahkan segala tenaga. Membaiki tanpa henti selama 4 jam. Tepat pada masanya ketika Emir tiba bersama rombongan besar. Suasana sangat tegang. Ini pasukan Malaysia? Ya, tuanku. Emir melangkah mendekati Dr. Nurul Ain. Dengar kata, Cik telah mencipta keajaiban dalam 48 jam. Hamba tidak berani, tuanku. Tepat pada masa itu, sistem yang baru sahaja diperbaiki memancutkan air dengan kuat, masa yang sempurna. Emir sendiri minum air itu. Hebat. Benar-benar suci. Kemudian baginda berjabat tangan dengan Dr. Nurul Ain. Bagi pihak rakyat Qatar, beta berterima kasih kerana datang membantu. Itu adalah penghormatan bagi hamba, tuanku. Mulai hari ini, Emir mengisytiharkan. Beta mengisytiharkan Malaysia sebagai rakan strategik dalam teknologi air bagi Qatar. Itu adalah detik bersejarah. Malam itu, ada berita Al Maktoum ditangkap kerana jenayah sabotaj harta benda. Keadilan telah menang. Encik Hamad, Dr. Nurul Ain memanggil saya. Mulai esok barulah kerja sebenar. Encik sudah bersedia untuk mengubah seluruh Qatar. Sudah tentu, saya menjawab, harapan melonjak. Era baharu benar-benar akan bermula. Selepas lawatan Emir, keadaan berubah dengan pantas. Kerajaan berjanji untuk memberikan sokongan penuh, menjadikan Anshamal sebagai kawasan perintis, memulakan projek peluasan berskala besar. Tetapi hanya selepas seminggu, kami menghadapi krisis yang tidak dijangka. Pukul 3 pagi, telefon kecemasan berdering. Encik Hamad, gawat. Itu suara jurutera Hafiz yang cemas. Apa hal? Peralatan rosak. PAM utama tiba-tiba berhenti berfungsi. Jantung saya seolah-olah berhenti berdegup. Jika peralatan teras sistem rosak, bekalan air boleh terputus sepenuhnya. Apabila tiba di tapak, keadaan lebih teruk. Air telah berhenti mengalir. Penduduk kampung sangat panik. Dr. Nurul Ain sedang memeriksa dengan segera. Macam mana, doktor? Ada serpihan dalam PAM. Nampaknya ada orang sengaja memasukkannya. Situasi terburuk telah berlaku. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Jika tak dapat diperbaiki dalam 36 jam, kita terpaksa ganti keseluruhan sistem. Boleh ambil masa berbulan-bulan. 36 jam. Sekali lagi satu perlumbaan dengan masa. Perlu apa-apa, doktor? Perlu alat ganti. Dan Dr. Nurul Ain teragak-agak. Perlu bantuan penduduk tempatan. Orang yang faham tentang jentera, tetapi penduduk kampung tenggelam dalam keputusasaan. Gagal lagi. Akhirnya orang Malaysia pun tak boleh buat. Memang kita ni tanah yang disumpah. Saya berlari ke Dewan Komuniti Kampung. Wahai sekalian, ia belum berakhir. Mari kita percaya pada pasukan Malaysia. Mereka boleh membaiki dalam 36 jam, tetapi mereka perlukan bantuan kita. Apa yang kita boleh buat? Tiba-tiba, Nuara melangkah keluar. Saya akan tolong. Makcik Nurul Ain tak putus asa sebab kita. Kita pun tak boleh putus asa. Keberanian gadis, 10 tahun itu membuat orang dewasa berasa malu. Betul, budak pun berjuang, kenapa kita nak mengalah? Cuba sekali lagi, sukarelawan mula muncul. Pasukan Malaysia dan penduduk kampung bekerja sama. Ada yang mengambil alat ganti, ada yang menghulurkan alatan. Walaupun berbeza bahasa, hati mereka berdenyut seirama. 12 jam kemudian, kesukaran pertama muncul. Kak Nurul Ain, kerosakan lebih teruk daripada yang dijangka. Alat ganti simpanan tak cukup. Apa nak buat? Doktor. Nurul Ain berfikir sejenak, lalu membuat keputusan yang menakjubkan. Buat sendiri guna bahan tempatan. Bahan tempatan? Boleh ke? Qatar pun negara perindustrian.
Mesti ada yang boleh digunakan. Seorang penduduk kampung melangkah keluar. Saya ada bengkel besi. Bagi tahu saja apa yang perlu. Saya dah baiki jentera 30 tahun, pasti boleh bantu. Sungguh menakjubkan. Kemahiran juruteknik Qatar sangat hebat. Mereka bekerjasama dengan pasukan Malaysia dan berjaya mencipta bahagian yang diperlukan tepat pada masanya. 20 jam kemudian, Dr. Nurul Ain menemui sesuatu. Ini dia. Ini punca masalah. Sekeping logam muncul di bahagian dalam pam. Jelas ada orang sengaja memasukkannya. Itu adalah usaha terakhir budak-budak Al-Maktoum. Tapi kita dah menang. Sekarang cuma perlu pasang balik, dah selesai. Semua orang bersama-sama memasang semula pam. 24 jam kemudian, cuba hidupkan semula. Semua orang berundur. Jurutera Hafiz menekan Swiss. Bunyi jentera menderu. Semua orang menahan nafas. 30 saat, 1 minit, 2 minit. Ada air. Air dah mengalir. Air memancut keluar dengan tekanan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Berjaya. Sorakan meletus. Semua orang berpelukan, menangis dan ketawa. Pembaikan kali ini menjadikan sistem lebih kuat. Jurutera Hafiz menerangkan dengan teruja. Sehari boleh hasilkan lebih 200 liter. Keputusan yang sukar dipercayai. 30 jam kemudian, rombongan pemeriksa kerajaan datang. Jejak sabotaj sangat jelas. Kita mesti tangkap pelakunya. Tetapi yang lebih penting, Dr. Nurul Ain berkata, perkara ini telah membuktikan bahawa jika Malaysia dan Qatar bekerjasama, kita boleh mengatasi sebarang krisis. Ketua rombongan mengangguk. Ya, sekarang kami akan menggerakkan projek peluasan di seluruh negara dengan lebih kuat. Malam itu, kampung mengadakan jamuan meraikan. Kita dah berjaya, hidup persahabatan Malaysia-Qatar. Pak Hassan berucap, hari ini kita telah belajar satu lagi pelajaran, krisis mencipta perpaduan yang lebih kuat. Keesokan harinya, berita menakjubkan diumumkan. Kerajaan akan menubuhkan Institut Penyelidikan Teknologi bersama Malaysia-Qatar di Anshamal. Seluruh kampung riuh rendah kegembiraan. Ada institut penyelidikan bermakna ada pekerjaan. Belia akan kembali. Dr. Nurul Ain berkata kepada saya, Encik Hamad, Encik mahu menerima jawatan timbalan pengarah institut, kami perlukan seseorang yang mempunyai pengalaman lapangan dan boleh menjadi penghubung antara kedua-dua negara. Itu adalah tawaran seperti dalam mimpi. Seminggu kemudian, Dr. Nurul Ain terpaksa kembali ke Malaysia. Di lapangan terbang, ratusan orang datang untuk menghantar. Tolonglah kembali, doktor anak perempuan saya mesti pergi belajar di Malaysia. Di tengah-tengah perpisahan, Nuara berlari. Mak Cik, terimalah ini. Ya, itu adalah surat tulisan tangan dan sekeping lukisan. Lukisan itu menunjukkan padang pasir hijau di mana orang Malaysia dan Qatar bekerja sama. Terima kasih, Nuara. Kamu mesti jadi saintis yang bagus. Ya, Mak Cik. Saya nak jadi macam Mak Cik. Melihat pesawat berlepas, saya berfikir, krisis 36 jam telah menjadikan kami lebih kuat dan keajaiban sebenar baru bermula. Selepas sistem stabil semula, dalam 12 jam terakhir daripada 48 jam seperti yang dijanjikan, pasukan Dr. Nurul Ain telah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Sekarang saya akan tunjukkan hadiah sebenar kepada semua orang. Dr. Nurul Ain tersenyum. Sistem pengurusan air pintar, sistem pertama Qatar. Peralatan tambahan yang dibawa oleh pasukan Malaysia mula dipasang. Panel solar, sensor automatik, sistem kawalan jauh. Apa ini, Doktor? Mulai sekarang, semua orang boleh periksa status air melalui telefon pintar. Kecerdasan buatan akan menguruskan secara automatik. Itu adalah detik teknologi abad ke-21 menyelesaikan masalah berusia 80 tahun. 45 jam berlalu, sistem telah siap. Sekarang, semua orang cuba muat turun aplikasi ini. Penduduk kampung memasang aplikasi itu, mereka dapat melihat kualiti air, jumlah air, dan status sistem dalam masa nyata. Wah, ini air kampung kita sungguh-sungguh ke? Nuara terkejut menyentuh skrin. Nuara, cuba tekan butang ni. Dr. Nurul Ain memberi arahan. Nuara menekan butang. Pancutan air di dataran mula berfungsi. Wah, saya buat sendiri. Itu adalah pancutan air pertama kampung dalam 80 tahun.
Kanak-kanak bersorak mengelilingi pancutan air. 46 jam berlalu, sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Ini hadiah istimewa. Jurutera Hafiz membawa sebuah kotak besar. Kit penanaman hidroponik. Hanya perlu guna air, boleh tanam sayur. Pertanian di padang pasir, sesuatu yang kami tidak pernah berani impikan. Tomato, salad, timun, semuanya boleh ditanam. Hanya perlu tambah sedikit larutan nutrisi dalam air. Tabur benih, 2 minggu kemudian akan bercambah, 2 bulan kemudian akan menuai. Mata penduduk kampung bersinar. Kami akan dapat makan sayur yang kami tanam sendiri. Sudah tentu. Mulai sekarang, Qatar juga boleh menjadi negara pertanian. 47 jam berlalu, acara terakhir disediakan. Dr. Nurul Ain memegang mikrofon. Sekarang kita akan saksikan detik bersejarah bersama-sama. Sebuah skrin besar menyala, menunjukkan peta Qatar. Dengan sistem yang telah kami bina, kami akan melakukan simulasi. Titik-titik hijau mula muncul pada peta. Setiap titik adalah kawasan yang boleh dibekalkan air. 1 tahun, 50 lokasi. 3 tahun, skrin dipenuhi warna hijau. Seluruh negara Qatar akan mempunyai air bersih. Saya hampir menahan nafas. Sesuatu yang saya fikir mustahil sedang terpampang di hadapan mata. Tiba-tiba, ada panggilan mendesak dari kerajaan. Encik Hamad, Emir mahu membuat panggilan video. Emir muncul di skrin besar. Wahai rakyat beta dan rombongan teknikal dari Malaysia, dengarkanlah. 48 jam yang lalu, kita masih ragu-ragu. Tetapi sekarang kita telah menyaksikan keajaiban. Suara baginda penuh emosi. Mulai hari ini, beta memutuskan untuk menubuhkan Institut Penyelidikan Teknologi Air bersama Qatar Malaysia. Dan beta menjemput Dr. Nurul Ain binti Azman sebagai penasihat pertama. Dr. Nurul Ain terkejut. Tuanku Emir, Qatar perlukan cik. Sila bersama kami. Penduduk kampung menjerit. Tolonglah terima, Doktor. Tinggallah bersama kami, Doktor. Nurul Ain dengan mata berkaca-kaca mengangguk. Itu adalah penghormatan bagi hamba, tuanku. 47:45. Tinggal 15 minit terakhir. Dr. Nurul Ain menyediakan satu upacara kecil. Kita akan letakkan botol air ini ke dalam kotak masa. Di botol tertulis tarikh hari ini. 10 tahun lagi kita akan buka untuk lihat sejauh mana kita telah berkembang. Nuara mengangkat tangan. Saya pun ada sesuatu nak letak, Mak Cik. Dia mengeluarkan sepucuk surat yang dia tulis untuk dirinya sendiri pada masa hadapan. Berjanji akan menjadi seorang saintis air. Penduduk kampung lain juga bergilir-gilir membawa artifak. Segenggam tanah kering, sebuah tempayan lama, dan mesej harapan. Tepat pada detik 48 jam, mereka menanam kotak masa itu ke dalam tanah. 10 tahun lagi, tempat ini akan jadi macam mana, ya? Dr. Nurul Ain bertanya. Akan jadi ladang hijau dan tasik, taman. Semua orang bercakap tentang impian yang seolah-olah tidak mustahil lagi. Malam itu, satu perayaan besar diadakan. Al Jazeera menyiarkan secara langsung legenda keajaiban 48 jam yang dicipta bersama oleh Malaysia dan Qatar. Seluruh dunia memberi perhatian. Teknologi sangat penting. Tetapi yang paling penting adalah kepercayaan manusia, Dr. Nurul Ain menjawab temu bual. Kerana rakyat Qatar mempercayai kami, barulah kami boleh berjaya. Apakah rancangan masa depan? Kami akan menjadikan Qatar pusat teknologi air Timur Tengah. Dan Dr. Nurul Ain memandang ke arah Nuara. Kami akan melatih generasi saintis yang seterusnya. Mereka akan mencipta keajaiban yang sebenar. Perayaan berlangsung hingga subuh. Tarian tradisional Malaysia dan Qatar berpadu, kambing panggang dan kurma diletakkan di atas meja yang sama. Semua orang mengangkat gelas, bersulang dengan air bersih. Sebuah kemewahan sepanjang 80 tahun. Keesokan paginya, satu pemandangan menakjubkan muncul. Kak Nurul Ain, tengok ni. Jurutera Hafiz memanggil dengan teruja. Anak-anak pokok kecil sudah mula tumbuh di sekeliling pancutan air. Ada air, ada kehidupan bermula, Doktor. Nurul Ain berkata dengan terharu. Seminggu kemudian, pasukan Malaysia terpaksa pulang. Di lapangan terbang, ribuan orang datang untuk menghantar. Jangan pergi, Doktor. Bila tuan-tuan akan kembali, Dr. Nurul Ain memegang mikrofon. Kami pergi, tetapi teknologi dan persahabatan akan kekal.
dan dia memandang ke arah Nuara. Tidak lama lagi, kita akan bertemu lagi di Institut Penyelidikan. Semua orang melambai tanpa henti sehingga pesawat hilang dari pandangan. Terima kasih banyak-banyak. Selepas hari itu, Anshamal telah berubah sepenuhnya. 150 liter air bersih mengalir keluar setiap hari. Ladang hidroponik dibina. Kanak-kanak bermain riang dalam air, tetapi perubahan terbesar adalah dalam hati setiap orang. Mereka telah belajar bahawa tiada apa yang mustahil dan kekuatan kerjasama adalah benar. Keajaiban 48 jam telah menjadi warisan yang abadi. 6 bulan kemudian, setiap pagi saya bermula dengan melihat pemandangan yang sukar dipercayai. Anshamal yang dilihat dari tingkap bukan lagi padang pasir yang tandus. Warna hijau ada di mana-mana. Gelak tawa kanak-kanak bergema tanpa henti. Ayah, hari ini kat sekolah ada kelas praktikal tanam hidroponik. Nuara, yang memakai beg sekolah, berlari dengan teruja. Budak yang pernah rebah kerana kekurangan air 6 bulan yang lalu, kini cergas dan sihat. Sekolah juga berubah sepenuhnya. Sebuah makmal sains yang ditaja oleh kerajaan Malaysia telah dibina. Setiap minggu ada kelas dari guru Malaysia melalui panggilan video. Hari ini kita akan belajar tentang kitaran air. Ya, Profesor Zamri dari Kuala Lumpur memulakan kuliahnya. Nuara duduk di barisan hadapan, matanya bersinar mendengar dengan penuh perhatian. Dalam perjalanan ke bangunan kerajaan, saya melihat perubahan yang menakjubkan. Ladang hidroponik pertama bakal menuai hasil sulung. Hamad, tengok ni, Haris, pemilik ladang, menunjukkan tomato dengan bangga. Tomato yang ditanam di padang pasir. Saya menggigit, rasanya manis dan berjus. Sukar dipercayai. Mata Haris berkaca-kaca. Di bangunan kerajaan, mesyuarat besar berlangsung. Sehingga hari ini, sistem telah siap dipasang di 15 kawasan. Hanya dalam 6 bulan, seluruh utara Qatar telah bebas dari masalah kekurangan air. Bagaimana dengan Institut Penyelidikan bersama Malaysia Qatar? Minggu depan akan dirasmikan. Dr. Nurul Ain sendiri akan datang. Satu lagi berita baik datang. Kuwait dan Bahrain meminta untuk datang melawat dan belajar. Qatar telah menjadi model contoh. Ia seperti mimpi. Waktu rehat tengah hari, di dataran kampung ada kafe baharu dibina mengelilingi pancutan air. Semua orang minum teh sambil melihat pancutan air. Syurga pun mungkin macam ni saja, seorang warga emas berkata. Satu kegembiraan selepas 80 tahun. Petang itu, seorang tetamu istimewa datang mencari saya. Ali Al-Saud, seorang rakan dari Arab Saudi. Saya bertanggungjawab di kawasan Hale. Kami datang untuk belajar rahsia kejayaan kamu. Sekarang, Qatar dah maju ke hadapan. Sistem pintar tu, kami pun belum ada. Saya berasa sangat bangga. Saya pergi ke sekolah Nuara. Ada sesi pembentangan bertajuk Keajaiban Kampung Kita. Nuara melangkah ke pentas. 6 bulan yang lalu, saya pernah jatuh sakit kerana kekurangan air. Dia membentangkan dengan yakin. Makcik dan pakcik dari Malaysia bukan sahaja mengajar kami tentang teknologi, tetapi juga tentang hati yang tidak pernah mengalah. Mengakhiri pembentangan, Nuara menyapa dalam bahasa Melayu. Terima kasih. Dan saya sayang Malaysia. Walaupun intonasinya belum sempurna, saya dapat merasakan keikhlasan. Pulang ke rumah, isteri saya telah menyediakan makan malam istimewa. Rupa-rupanya, ia adalah ulang tahun perkahwinan kami. Sebelum ini, kerana bimbang tentang air, kami terlupa akan ulang tahun kecil dalam hidup. Isteri saya menunjukkan pasu bunga kecil yang sedang mekar. Bunga pertama yang ditanam dalam rumah kita. Bunga 80 tahun. Selepas makan malam, kami sekeluarga berjalan-jalan di tepi sungai buatan manusia yang baru dibina. Ayah, boleh berenang kat sini? Belum boleh. Tapi tak lama lagi akan ada kolam renang sungguh-sungguh. Tiba-tiba telefon saya berdering. Doktor, Nurul Ain. Encik Hamad, sihat? Minggu depan saya akan datang, tapi ada berita istimewa. Nuara dah daftar kem sains musim panas di Malaysia dan dah terpilih. Saya terkejut. Nuara akan belajar sains di Malaysia selama 2 minggu. Semua kos ditanggung. Dia melompat kegembiraan. Saya betul-betul boleh pergi Malaysia? Saya akan jumpa Makcik Nurul Ain? Malam itu sebelum tidur, Nuara berkata, Ayah, saya dah ada impian. Saya nak pergi belajar di Malaysia, jadi saintis air terbaik di dunia. Lepas tu,
Saya nak pergi tolong negara-negara yang kekurangan air macam di Afrika. Satu impian yang besar untuk gadis 10 tahun. Kamu pasti boleh buat, nak. Ayah percaya pada kamu. Saya melihat keluar tingkap. Langit penuh bintang. Langit yang pernah saya pandang dengan rasa benci, kini seolah-olah dipenuhi harapan. Saya membuka telefon, melihat semula gambar 6 bulan yang lalu. Tanah yang tandus, bibir yang merekah, wajah yang putus asa. Kemudian bandingkan dengan sekarang. Ladang hijau, senyuman, air yang mengalir. Keajaiban itu benar-benar wujud, saya bergumam. Jam loceng berbunyi. Pagi esok, saya perlu bersiap untuk mesyuarat tentang rancangan peluasan ke kawasan selatan Qatar. Sudah tiba masanya untuk berkongsi apa yang kami pelajari dengan kawasan lain. Sebelum tidur, saya melihat keluar tingkap buat kali terakhir. Pancutan air memancar ke langit, titisan air berkilauan di bawah cahaya bulan, bersinar seperti bintang. Satu pemandangan yang 6 bulan lalu saya tidak dapat bayangkan. Dan ini hanyalah permulaan. Keajaiban sebenar baru bermula. Selepas 3 tahun, saya telah menjadi Timbalan Menteri Sumber Air Qatar. Melihat dari tingkap, saya melihat Doha yang telah berubah sepenuhnya. Tuan Timbalan Menteri, Cik Nuara sudah sampai. Pintu terbuka, Nuara yang anggun melangkah masuk. Gadis 13 tahun itu baru pulang dari program pertukaran di Sekolah Menengah Sains Alam Semula, jadi di Malaysia. Hai, Pak Cik Timbalan Menteri, Nuara berkata nakal. Macam mana Malaysia? Hebat Pak Cik, tengok sijil anugerah saya ni. Nuara menunjukkan hadiah pertama pertandingan sains dan teknikal remaja kebangsaan tentang teknologi penapisan air. Para hakim terkejut seorang pelajar sekolah menengah boleh menghasilkan idea ini. Pak Cik sangat bangga dengan kamu. Dan ini, Pak Cik, surat sokongan dari sekolah. Saya nak teruskan sekolah menengah kat sana. Profesor Nurul Ain pun dah sokong saya. Dr. Nurul Ain kini telah menjadi pengarah Institut Penyelidikan bersama Malaysia Qatar, sering berulang-alik antara kedua-dua negara. Petang itu, satu acara istimewa berlangsung. Sambutan 3 tahun pembaharuan teknologi air Qatar. Dewan penuh sesak dengan perwakilan dari negara-negara Timur Tengah. Tuan-tuan dan puan-puan, kata pengacara. 3 tahun yang lalu, sebuah impian yang dikatakan mustahil telah menjadi kenyataan. Pada skrin besar, imej perubahan dipaparkan. Qatar kini telah mencapai 100% sekadar bekalan air bersih di seluruh negara. 500 ladang hidroponik beroperasi, mewujudkan 5,000 pekerjaan berkaitan air. Setiap angka adalah satu keajaiban. Dr. Nurul Ain, sebagai tetamu istimewa, melangkah ke pentas. Adakah anda semua ingat 3 tahun yang lalu? Cabaran gila 48 jam. Tetapi kita telah melakukannya. Itu adalah kemenangan teknologi dan kepercayaan. Tiba-tiba, satu pengumuman mengejutkan dibuat. Kerajaan Qatar memutuskan untuk menaja teknologi air percuma kepada 10 negara di Afrika. Tepukan gemuruh bergema. Saya melangkah ke pentas. Sudah tiba masanya untuk kita berkongsi bantuan yang kita terima, sama seperti Malaysia lakukan kepada kita. Dan ada berita yang lebih istimewa lagi, sambung Dr. Nurul Ain. Akademi Teknologi Air Antarabangsa yang diasaskan bersama oleh Malaysia dan Qatar akan memulakan pengajian tahun hadapan. Mata Nuara bersinar. Masa depan yang diimpikan oleh gadis itu sedang menjadi kenyataan. Selepas acara, saya bertemu semula dengan rakan-rakan lama, Haris, yang kini menguruskan rangkaian 50 ladang yang mengekspor ke seluruh Timur Tengah dan Asia. Semua ini berkat air dan berkat Malaysia. Malam itu saya kembali ke Anshamal. Hari ini kami menanam kotak masa baharu untuk saintis masa depan. Nuara meletakkan buku catatan penyelidikannya, penuh dengan idea tentang teknologi air masa depan. 20 tahun lagi. Mari kita lihat, adakah saya dah capai impian ni, katanya. Kanak-kanak lain juga meletakkan impian mereka. Jurutera robot air, pakar penghijauan padang pasir. Semasa menanam kotak masa, Pak Hassan, yang kini berusia 98 tahun tetapi masih sihat, berkata, "Saya dah hidup hampir 100 tahun. Apa yang saya belajar, air adalah kehidupan dan persahabatan adalah abadi, seperti persahabatan yang ditunjukkan oleh Malaysia dan Qatar."
Dalam perjalanan pulang, Nuara bertanya, "Pak Cik, saya betul-betul boleh pergi belajar kat Malaysia, kan?" "Sudah tentu. Pak Cik akan sokong impian kamu sepenuhnya. Saya nak jadi macam Profesor Nurul Ain, saintis yang menyelesaikan masalah air di seluruh dunia. Kamu pasti akan berjaya, nak. Kamu dah mula pun." Melalui berhampiran lapangan terbang, saya melihat papan tanda baharu. Jambatan Persahabatan Qatar Malaysia. Pulang ke rumah, isteri saya sedang menunggu. "Saya dah tengok berita. Saya bangga dengan abang. Tapi ini baru permulaan." Sebelum tidur, saya melihat keluar tingkap. Tempat pancutan air mula memancut 3 tahun yang lalu, kini adalah sebuah taman kecil bernama Taman Keajaiban. Telefon bergetar. Mesej dari Dr. Nurul Ain. "Esok pasukan dari Kenya akan datang. Sudah tiba masanya untuk kita berkongsi keajaiban yang kita terima dengan mereka." Saya membalas, "Sedia. Mari kita cipta keajaiban baharu bersama-sama." Cabaran 48 jam telah menjadi hasil 3 tahun, dan kini ia menjadi warisan abadi yang tersebar jauh. Keajaiban air yang dicipta bersama oleh Malaysia dan Qatar bukanlah penamat, tetapi permulaan baharu. Sebuah persahabatan yang suci dan abadi, seperti aliran air yang mereka temui.